Hai murid-murid, kita sudah masuk bab 7 iaitu kadar tindak balas. Subtopik yang pertama 7.1 ialah penentuan kadar tindak balas. Tindak balas kita ada dua jenis iaitu tindak balas cepat dan perlahan. Untuk tindak balas cepat iaitu dia berlaku dalam masa yang singkat. Contohnya dia berlaku dalam beberapa saat. Okey. Contohnya pembakaran bunga api, tindak balas sel elektrik, nyalaan mancis, pembakaran gas, semua adalah tindak balas cepat. Kalau untuk tindak balas perlahan, tindak balas yang berlaku dalam masa yang lama. Mungkin dalam masa beberapa hari, kamu baru nampak hasil tindak balas tersebut. Okey, contohnya tindak balas perlahan adalah pelebutan buah, fotosintesis, kakisan batu, penapaian dan pengeratan logam. Nyatakan tindak balas berikut cepat atau perlahan. Okey, untuk yang pertama, tindak balas pembakaran petrol. Tindak balas ini adalah tindak balas cepat. Okey, dia berlaku sekejap. Tindak balas logam natrium dengan air sejuk, tindak balas cepat. Tindak balas penapaian, tindak balas yang perlahan. Tindak balas asid sulfurik dengan logam magnesium cepat. Tindak balas pelebutan haiwan yang mati perlahan. Tindak balas pembuatan makanan oleh tumbuhan fotosintesis, ini perlahan. Dan akhirnya tindak balas pengeluaran dua ataupun tindak balas pembentakan di mana kita sudah belajar campur dua lautan akan nampak satu hasil mendekati hasil. Ini ialah tindak balas cepat. Okay, next. Okay, kita ada dua cara untuk mengukur tindak balas. Okay, sama ada kita ambil perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun perubahan kuantiti hasil tindak balas. Untuk kadar tindak balas, okay, ini definisi kadar tindak balas. Definisi untuk kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa. Okay, atau kita boleh jelas dalam formula, iaitu kadar tindak balas sama dengan perubahan bahan tindak balas per masa, perubahan kuantiti. Kuantiti yang kita nampak, boleh perhatikan per masa. Okey, kalau untuk hasil tindak balas, okey, definisi untuk kadar tindak balas bagi hasil tindak balas ialah perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Atau kita boleh jelas dengan formula kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti hasil tindak balas per masa. Okey, contoh untuk kadar tindak balas untuk bahan tindak balas, iaitu kita ambil perubahan jisim. Jisim ialah jisim bahan tindak balas yang kita boleh perhatikan sama ada dia perkurangan ataupun penambahan. Tak, jisim untuk bahan tindak memang dia berkurang dengan masa. Okey, so perubahan jisim per masa, unit dia gram per saat ataupun gram per minit. Bergantung pada unit yang kita pakai untuk masa, saat ataupun minit. Tapi jisim memang kita ambil gram. Unit dia gram. Okey, bentuk graf yang kita boleh lukis untuk kadar tindak balas yang berdasarkan perubahan jisim adalah begini. Bahan tindak balas melawan masa. Okey, di mana lengkung dia kamu boleh nampak dia menurun. Maksudnya bahan tindak balas berkurang dengan masa. Okey, masa semakin lama bahan tindak balas semakin berkurang. Sebab dia sudah nak habis tindak balas. Kalau untuk hasil tindak balas, okey, hasil dia yang terbentuk, dia memang hasil tindak balas bertambah dengan masa. Okey, kadar tindak balas untuk hasil tindak balas iaitu perubahan isi batu gas. Contohnya gas yang terbebas selepas tindak balas tersebut. Okay, kita ambil perubahan dia per masa. Unit adalah cm padu per saat ataupun cm padu per minit. Okey, ini contoh graf dia. Okey, hasil dia semakin bertambah sampai dia habis bertindak balas. Garisan ufuk sini maksudnya tindak balas sudah berhenti, sudah lengkap.
So dia tak akan menghasilkan lagi gas tak akan terbebas lagi, dia sudah berhenti. Okay, so ini graf adalah hasil tindak balas bertambah dengan masa. So ada beza. Okay, untuk bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okay. Next. Untuk yang ni, perubahan yang dapat diperhatikan untuk mengukur kadar tindak balas. Yang pertama, contoh yang pertama kita ambil pertambahan isi padu gas yang terbebas. Okey, contoh tindak balas adalah asid dengan logam. Okey, untuk asid nitrik, kalau bertindak balas dengan zinc, okey, so you sudah tahu sifat asid salah satu sifat ialah asid boleh bertindak balas dengan logam reaktif dan menghasilkan garam dan gas hidrogen. Okey, kita sudah belajar dalam bab 6. Okey, so dua hasil ni, okey, hidrogen adalah gas. Gas ni kita boleh perhatikan berapa kuantiti gas yang terbebas dengan alat radas begini. Okey. So, kita ambil satu kelangkon, masukkan asid nitrik dan ketulan zinc. Biar mereka bertindak balas. Lepas tu sambungkan dengan salur pengantar dan masukkan dalam burette. Burette yang ni sudah terbalikkan supaya gas yang terbebas akan masuk dalam burette. Di sini kita boleh mengukur isi padu gas yang terbebas. Okey, so kadar tindak balas adalah penambahan isi padu gas terbebas bagi masa. Kalau kita nak lukis graf yang akan dapat adalah begini. Isi padu gas yang terbebas dia akan bertambah dengan masa. Sebab isi padu gas di sini adalah hasil dia. Hasil tindak balas. Hasil semakin bertambah dengan masa. Tapi sampai satu masa semua gas ni, okey, isi padu gas ni akan mencapai satu isi padu yang maksimum. Dia akan berhenti. Iaitu di garis ufuk di sini. Dia sudah berhenti. Maksudnya sudah habis bertindak balas. Okey. Ini contoh tindak balas asid dan logam karbonat. Pun boleh kita pakai cara ni untuk mengukur kadar tindak balas. Iaitu asid bertindak dengan natrium karbonat, masa natrium klorida. Gas ini adalah gas, karbon dioksida. Ini H2O tercair. Ini garam AK. Okey, so gas yang terbebas boleh juga ukur dalam burette di sini. Okey, lepas tu kita kira kadar tindak penambahan isi padu gas karbon dioksida terbebas bagi masa. Ataupun lukis graf dapat graf begini. Okey, untuk contoh yang kedua, perubahan jisim bahan tindak balas. Okey, tindak balas asid dengan logam. Okey, sama dengan ni. Tapi ini kita pakai logam magnesium. Okey, bertindak balas asid dapat magnesium klorida iaitu latar aqueous. Okey, garam dan latar aqueous dan hidrogen gas. Okey, ini kita boleh ukur kadar tindak balas berdasarkan perubahan jisim bahan tindak balas terhadap dua jisim ni. Okey, yang kita nampak, kita boleh timbang kelangkon dengan asid hidroklorid dan ketulan magnesium. Okey, semakin lama, okey, masa semakin lama sampai jisim dia semakin berkurang. Okey, so jisim magnesium berkurang dengan masa. Graf yang kamu dapat akan begini, berkurang masa jisim bahan tindak balas. So, kadar tindak balas untuk eksperimen ini adalah pengurangan jisim bahan tindak balas bahagi masa. Okey, untuk yang ketiga, pembentukan mendakan. Mendakan ialah hasil yang kita nampak, boleh diperhatikan. So, kita boleh ukur kadar tindak balas untuk eksperimen tersebut. Contoh tindak balas antara asid hidroklorid dengan natrium triosulfat akan menghasilkan mendakan sulfur. Okey, so asid hidroklorid, natrium triosulfat dua-dua dalam keadaan aqueous. Natrium klorida, okey, hasil dia salah satu hasil dia adalah natrium klorida dalam keadaan aqueous dan menghasilkan gas sulfur dioksida dan menghasilkan perbezaan sulfur iaitu mendakan kuning dan air tercair. So kita boleh nampak hasil dia mendakan